Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali semula dalam channel Cikgu Hani. Untuk subjek hari ini adalah subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6. Masih lagi dalam unit 2 iaitu Teknologi Pertanian. Okey, jom kita belajar untuk hari ini. Bagi anda yang baru mengenali channel Cikgu Hani, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga butang lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video yang dihasilkan oleh Cikgu Hani. Okey, kita lihat pada standard pembelajaran pada hari ini ialah standard pembelajaran 5.2.7 melakukan aktiviti penjagaan tanaman seperti mengacau larutan nutrien dalam takung dan juga mengawal perosak. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan 3 aktiviti penjagaan tanaman anak benih dan yang kedua melakukan aktiviti penjagaan tanaman seperti mengacau larutan nutrien dalam takung dan juga mengawal perosak. Okey, mari kita lihat aktiviti penjagaan tanaman. Okey, aktiviti penjagaan anak benih yang pertama ialah mengacau larutan. Yang kedua, mengawal serangga perosak dan seterusnya yang ketiga, mengawal penyakit. Baiklah, cikgu akan terangkan satu persatu aktiviti penjagaan anak benih. Okey, kita lihat pada aktiviti mengacau larutan. Okey, mengacau larutan hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk mengelakkan mendapan. Okey, kita tahu kita telah meletakkan larutan nutrien dalam set hidroponik. Jadi mendapan akan berlaku iaitu baja A dan juga baja B, stok A, stok B akan mendak di bahagian dasar. Jadi setiap minggu, seminggu sekali, murid hendaklah mengacau larutan tersebut supaya stok A, stok B menjadi sebati. Okey, seterusnya apa yang perlu murid lakukan? Menambah larutan. Larutan nutrien hendaklah ditambah sekiranya larutan berkurang dan akar tidak mencecah pada nutrien. Jadi ini kamu kena lakukan juga seminggu sekali. Kamu kena lihat juga pada larutan hidroponik adakah akar mencecah lagi pada nutrien. Sekiranya larutan tersebut telah tersejat, murid hendaklah menambah lagi larutan nutrien di dalam set hidroponik tersebut. Okey, kita lihat pada aktiviti seterusnya. Mengawal serangga perosak. Okey, ini adalah aktiviti kedua. Serangga perosak perlu dikawal dengan menggunakan perangkap atau mengutip dan membunuhnya. Okey, sekiranya melihat serangga perosak, yang perlu dilakukan adalah memasang perangkap. Ataupun kamu boleh mengutip serta memusnahkannya. Okey, cikgu tunjukkan contoh ya. Contoh bagi beberapa serangga perosak. Okey, yang pertama ini adalah siput. Okey, kamu kenalkan siput. Okey, yang kedua, belalang. Haiwan perosak ketiga ialah apa ni? Ulat beluncas. Seterusnya, haiwan keempat, lelabah merah. Kelima, ladybird ataupun kumbang kura-kura. Dan yang terakhir ialah ini adalah benah putih ataupun koya. Ini adalah beberapa contoh serangga perosak. Sebenarnya banyak lagi ya contoh-contoh serangga perosak. Yang kamu perlu hafal inilah 6 je. Kita lihat bagaimana rupa perangkap serangga perosak ni. Ini adalah beberapa contoh. Yang ni namanya perangkap feromen serangga.
Perangkap feromon serangga menggunakan hormon daripada serangga betina. Okey, jadi banyak serangga lain akan datang lah. Sebab misalnya serangga betina ni kuat dia punya hormon akan menarik lalat buah yang lain. Okey, yang kedua, ini adalah contoh pelekat serangga perosak. Kamu boleh letaklah di bahagian tanaman kamu jika terdapat banyak serangga perosak. Dan yang ketiga, ini adalah dipanggil sebagai perangkap siput. Perangkap siput ni menggunakan air dan juga yeast. Jadi siput akan masuk ke dalam larutan air dan yeast tersebut dan matilah. Bagaimana cara untuk mengawal serangga perosak? Kamu boleh melaksanakan penanaman dalam rumah kali serangga untuk mengelakkan serangan perosak ini. Okey, ini adalah beberapa contoh rumah kali serangga. Okey, pernah lihat rumah kali serangga seperti ini? Okey, yang kedua. Ini adalah contoh rumah kali serangga. Aktiviti ketiga adalah mengawal penyakit. Jadi kamu kena lihat pada tanaman kamu dan cara untuk mengawal penyakit. Penyakit pada tanaman disebabkan oleh kulat, bakteria dan juga virus. Tanaman yang telah dijangkiti penyakit hendaklah dibuang atau dimusnahkan supaya tidak merebak. Okey, bagaimana cara nak membuang? Kamu kena lihat pada daun lah. Daun yang terkena pada penyakit. Potong daun tersebut dan musnahkan atau buang di dalam tong sampah. Elakkan buang berdekatan dengan kamu punya tanaman sebab contohnya seperti bila dijangkiti kulat, kulat tu boleh merebak lagi. Jadi kamu potong dia punya daun. Jangan potong terus potong. Okey, potong hanya daun saja yang terkena jangkitan ataupun yang berpenyakit. Okey, ini beberapa contoh penyakit tanaman. Okey, contohnya seperti tumpukan hitam, kulat. Yang kedua ni pun kulat juga. Yang ketiga adalah jangkitan bakteria ataupun virus. Okey, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kerana setia untuk mendengar video cikgu kali ini. Pada kamu yang baru mengenali video cikgu Hani, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga butang lonceng agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang dihasilkan oleh cikgu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat majaya. Bye-bye.